Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa dengan aku Amir Razid dan channel aku Amir Razid. Okay, aku harap semuanya berada di rumah dalam keadaan sihat, walafiat. Okay, so hari ni aku nak share dengan korang kedudukan kamera ataupun orang cakap apa, angle kamera. Okay, so hari ni topik dia agak menarik sikit pada aku sebab angle kamera ni mainkan banyak peranan dalam setiap video, terutamanya bila kita buat satu program makan-makan ke atau shoot kat studio masak-masak ke. So benda angle kamera ni sangat penting. Dan sekarang ni aku dah set up kan dalam aku punya bilik ni kamera pertama. Ni biasa kamera pertama. Tengah-tengah ni mesti kamera pertama. Kamera kedua dan kamera ketiga. Yang kamera ketiga ni aku tak tahu fokus ke tak fokus ni. Sebab aku tengah shoot seorang je, tak ada siapa yang tengok. So aku tak tahu kau ni fokus ke tak fokus. Yang macam ni aku boleh dia punya screen camera aku kan ni. Tu screen camera adik aku tau. Dia boleh lipat tau, dia boleh lipat so aku boleh nampak. Yang ni aku tak boleh nampak ni. Ni aku tak boleh nampak. Ni Nikon ni Canon. So ada 3 kamera yang berbeza kat sini. Okay, so kita start dengan kita punya topik ini, angle kamera. Tengok, yang ni lah fokus, yang ni aku tak tahu fokus. Okay, kenapa angle dalam ni penting? Sebab dia akan cover antara satu sama lain. Okay, biasanya dalam satu team kan, satu team videographer tu kan, dia akan standard dia akan ada 3 orang cameraman pertama, kedua, ketiga. Dan satu lagi ni dia bukan cameraman, dia panggil assistant. Assistant ni dia akan bawa satu equipment. Equipment dia tak kira lah, tripod, monopod, slider and lens. Lepas tu bateri. So assistant ni kan, dia akan cover 3 orang videographer ni keperluan diorang. Daripada segi bateri, lens ataupun tripod ke, monopod ke, dia akan cover benda tu lah. So dia akan berlari lah. Kalau cameraman pertama kata okay, bateri aku dah habis, dia akan berlari ke cameraman pertama. Dia akan bagi cameraman ni bateri baru, dan bateri lama tu dia ambil, dia akan charge. Ataupun dia akan cover bateri cameraman pertama tu untuk masa dia buat kerja. Sama ada masa cameraman tu tengah fly cam ke ataupun tengah buat apa-apa, dia akan cover cameraman tu. Dan biasanya assistant ni pun dia akan tahu dia akan tahu shoot video. Sebab aku pernah duduk dalam tugasan assistant videographer ni masa aku praktikal kat Damansara tu, dan juga masa aku kerja part time event punya videographer. So kita kembali balik kepada part angle ni. Okay, tadi aku share je lah sikit. Okay, kenapa penting bila kita shoot tak kira apa, program masakan ke atau program makan-makan, kedudukan kamera ni akan memainkan peranan untuk cover andai kata kameraman pertama, kedua dia punya angle lari, ataupun untuk mencantikkan lagi dalam editing video tu nanti. Contoh sekarang ni kan. Sekarang ni korang ni ibarat aku tengah photoshoot korang. Okay, photoshoot makanan. So aku akan fokus kat korang. Aku akan ambil wide orang panggil. Orang kata aku akan ambil menyeluruh. Okay. So aku akan ambil semua. Kalau ada 3 orang, kat 3 orang tu lah akan masuk dalam aku punya frame. So second cameraman, aku kat depan ni, okay, ni cameraman yang kat kiri aku, yang kat kanan aku. Yang kat kanan aku ni mungkin akan fokus kat muka seseorang tu. Tak kira lah yang tengah bercakap ke, yang tengah tengok ke, atau yang tengah mengomen. Dia akan fokus satu-satu. Kalau ada 3 orang kat situ kan, dia akan fokus orang yang pertama dulu, yang tengah bercakap. Lepas tu tiba-tiba yang orang menjawab pula, dia akan fokus orang kat menjawab. Macam tu. Lepas tu yang kamera yang ketiga pula, dia akan cover kat kameraman pertama, tapi kadang-kadang dia akan ambil ni contoh program masakan kan, dia akan ambil dekat bahagian masakan, dekat bahan-bahan dia. Dia akan fokus kat tangan orang tu, dia akan fokus apa benda yang dia ambil. Itu kan kebiasaan dia lah. Dan juga kadang-kadang itu macam dekat studio kan, dekat studio ataupun dekat orang kata indoor lah. Tapi bila kat outdoor, diorang ni takkan kerja berkumpulan lah. Dia kerja berkumpulan tapi berpisah. Kau faham tak? Contoh macam event lah. Ada sekali tu kita orang photoshoot dekat Pulau Keri. Time tu dekat perkampungan orang asli lah. Time tu ada event apa benda aku tak ingat tau. Time tu aku assistant videographer, aku dengan aku punya team leader lah. Aku tengah cover, dia tengah fly cam. Dia tengah-tengah
antara jalan-jalan kan, dia dekat tengah-tengah jalan ni, dia duduk tengah-tengah tengah ambil shoot VVIP tengah datang. So yang cameraman yang kedua pula, dia tengah ambil daripada tepi, daripada kanan dia tengah ambil angle lain kan, dia tengah ambil, tak kira lah wartawan ke ataupun dia punya PA tengah berbual dengan dia punya VVIP ke. Yang belah cameraman ketiga ni kan, dia akan fokus benda lain lah, benda yang melibatkan situasi yang sama. So kat situ kita akan ada 3 angle yang berbeza. Kau faham tak? 3 angle yang berbeza. So bila kita edit video tu tak nampak macam suram lah, tak nampak macam satu angle je. Dia tengah jalan je. So akan ada angle lain, tiba-tiba dia tengah fokus kat muka dia. Yang ni tiba-tiba tengah fokus dengan apa yang dia tengah buat, dengan environment sekeliling dia. So bila edit tu kita ada tiga angle video yang berbeza. So video tu akan nampak lagi menarik. Sama juga dengan diorang tengah ambil momen. Bila diorang tengah ambil momen kan, contoh macam tengah masak ni. Tengah masak, lead camera akan fokus pada orang tu. Second camera akan fokus pada muka orang tu. Maksudnya fokus pada satu bahagian lah, muka-muka je. Yang macam lead camera tu dia akan fokus pada keseluruhan. So yang third camera ni dia akan fokus pada bahan yang dia ambil. Contoh pula kalau kita tengok dekat kita tengok video klip kat Korea ni, aku biasa tengok kat Korea punya video klip tau. Bukanlah aku biasa tengok dia punya lagu tu ke kan, cik acah kan, sedangkan dengar kan. Tapi aku suka tengok diorang punya video klip diorang. Video klip diorang diorang main kamera kan. Yang famous aku tengok kat Korea, dia main satu kamera je. Dia main satu kamera depan pula yang akan follow, akan pan, akan follow lagi. Dia akan follow movement tarian diorang tu. Tapi ada juga yang itu dia pakai diorang seorang dia yang akan shoot. Tapi ada juga yang aku tengok dekat dalam video klip yang ni, video klip lagu ni. Seorang tu lah yang akan pan, lepas tu tiba-tiba akan ada satu lagi kamera yang akan follow daripada tepi. Dia akan ambil angle macam kira melompat daripada angle depan, jadi melompat daripada tepi. So benda-benda tu nampak akan lagi cantik. Satu lagi, kenapa kena ada 3 kamera? Andai kata aku tengah shoot ni kan, aku lead kamera kan, aku tengah shoot ni, tiba-tiba kan fokus lari. Aku ada 2 lagi backup tau. Aku ada cameraman yang pertama, aku ada cameraman yang kedua dengan yang ketiga, dan yang ketiga ni lah yang akan jaga korang punya aku punya video. Sebab aku dah hilang fokus tadi, aku dah lari. So aku boleh ambil dia punya video, aku boleh masukkan dalam editing aku. So kat situ tak ada lah kerja aku tiba-tiba hilang fokus aku dah lari kan, aku nak setting. So tak ada lah nampak macam tak profesional kat situ. Tiba-tiba time tu lah nak fokus balik, nak cari angle balik. Tak ada lah macam tu. So kamera-kamera ni lah yang akan bantu aku, bantu ni. Tengok aku punya ni dah habis memory card dah ni pula, dah full pula. Sekejap, try sekali lagi. Mana aku punya? Sekejap. Okay, dah record balik dah. Okay. Tengok macam ni jadi sekarang ni kan. Okay. Macam jadi sekarang ni, tiba-tiba kamera ni dia mati sendiri pula. So aku ada 2 lagi kamera yang tengah record aku. So aku boleh ambil dia punya footage ni. Okay. Itulah sebabnya kenapa kena ada backup cameraman. Kalau korang kerja seorang diri, so korang kena pandai bahagikan masa supaya korang boleh record balik benda tu yang sama. Biasanya yang kerja seorang diri ni, dia akan shoot jenis video klip, benda yang dia boleh atur kan. Tapi kalau jenis program masakan ke, tengah buat bicara ke, tak boleh. Benda tu tak boleh nak apa orang kata, nak plan kan. So bila dia dah buat cara kan, interview ke apa kan, benda tu kena terus. So dia akan run 3 kamera sekali dia akan run. Tapi kalau korang benda yang boleh orang kata boleh dirancang, tu tak ada masalah. Korang pakai 1 kamera pun boleh. Tapi korang penat sikit okay?
So setakat tu je perkongsian aku pada hari ni. Benda yang singkat aku harap memberi manfaat pada korang untuk tahu apa function kedudukan kamera tu, okey? So apa-apa pun selamat mencuba, dan kalau korang tak faham, ada yang aku terlepas cakap, dan korang boleh komen lah. InsyaAllah aku akan jawab soalan tu dan aku akan buat video baru yang aku akan tambahkan apa yang aku terlepas. So apa-apa pun ini hanyalah benda yang aku belajar daripada pengalaman aku dan pendapat aku, dan masing-masing ada pengalaman masing-masing, dan korang boleh ikut pengalaman diorang, dan aku percaya diorang pun ada lalui benda yang aku lalui, dan orang tahu kenapa kedudukan kamera tu amat penting. Okay, so dan kedudukan kamera tu tak semestinya kena ada 3 kamera, kena ada 2 kamera. Dia bebas pada situasi tu. Okay, so apa-apa pun selamat mencuba. Kalau nak buat video, so apa-apa pun kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.